Putih, silakan 13 minit. Terima kasih Tan Sri Yang di-Pertua. Tadi Tan Sri Yang di-Pertua kata saya dan juga Johor Bahru diberikan 15 minit. Jadi hari ini Hari Wanita, saya minta tambah lagi 1 minit berbanding dengan Johor Bahru. Boleh. 16 minit bagi saya. Kalau yang berhormat semua setuju duduk sehingga lebih pukul 1, saya Setujulah, semua saya akan setuju hari ini Hari Wanita. Silakan. Terima kasih Tan Sri Yang di-Pertua. Saya akan menumpukan ucapan saya kepada 4 isu. Isu pertama ialah banjir kilat di Kuala Lumpur semalam. Saya tak pasti berapa ahli berhormat di Dewan ini yang menyaksikan satu banjir kilat yang begitu dahsyat yang berlaku semalam, dan di mana banyak kereta rosak dan trafik di pusat bandar lumpur. Ini termasuk juga kawasan saya. Saya tak pasti mana yang berhormat Arau, Menteri Wilayah Persekutuan, bila banjir berlaku, adakah beliau berada di Kuala Lumpur ataupun di Johor, dan adakah beliau melihat kedahsyatan yang berlaku di Kuala Lumpur semalam. Kenyataan lama Yang Berhormat Menteri yang bertarikh 25 November 2013 dalam mstar.com yang bertajuk pengurusan banjir di Malaysia antara terbaik berbanding dengan negara lain termasuk Amerika Syarikat telah bertular di media sosial semalam. Waktu itu Yang Berhormat Arau adalah menteri di Jabatan Perdana Menteri yang juga jaga pasal bencana. Saya nak tanya, sama ada Yang Berhormat Arau sekarang masih percaya kenyataan yang diluahkan oleh beliau pada waktu itu. Nah, ini adalah kenyataan Abang, Malaysia terbaik urus banjir berbanding negara lain termasuk Amerika Syarikat. Ini gambar pada tahun 2013. Jadi sekarang Yang Berhormat Menteri, Yang Berhormat Arau sudah jadi Menteri Wilayah Persekutuan. Saya nak tanya, apakah perasaan beliau dan juga rancangan beliau? Dalam mesyuarat Yang Berhormat Menteri Wilayah Persekutuan dengan Ahli Parlimen Kuala Lumpur pada bulan lepas, saya terdengar Arau yang kata DBKL akan lulus lebih rumah mampu milik pencakar langit di Kuala Lumpur. Saya memang bimbang bila saya dengar ini. Saya ingin minta beliau mengkaji semula kesemua cadangan projek berintensiti tinggi seperti ini. Dalam era perubahan iklim, kita semua sekarang cakap pasal climate change ini, volume hujan akan lebih tinggi berbanding dengan tempoh masa sebelum ini. Kesemua projek berintensiti tinggi tersebut akan menyumbangkan lebih banjir kilat di Kuala Lumpur kerana sistem peparitan di banyak tempat di Kuala Lumpur termasuk di pusat bandar Kuala Lumpur tidak diperbesarkan selama ini. Yang DBKL hanya sibuk luluskan satu projek demi satu projek dengan intensiti yang tinggi, yang khususnya di bawah Yang Berhormat Putrajaya bila dia jadi mantan Menteri Wilayah Persekutuan. Dan tapi kita lihat yang tak ada pembaritan tidak dibesarkan. Sekarang apa yang berlaku semalam yang mana melibatkan di kawasan saya, sebenarnya di banyak tempat kawasan saya air banjir sepatutnya melalui smart tunnel, tapi saya lihat semalam ia nampaknya tidak berfungsi. Saya nak juga menyeru Yang Berhormat Menteri dan juga DBKL juga meneliti yang bangunan yang berintensiti tinggi yang dibina di sempadan di antara Kuala Lumpur dan juga pihak Selangor. Saya difahamkan Esko Selangor merangkap Adun Kinrara Yang Berhormat Eng Sihan telah tulis surat kepada Yang Berhormat Menteri tentang projek rumah WIP DBKL yang akan dijual dengan harga RM300,000 per unit di Bukit Jalil. Projek rumah WIP ini mempunyai 2 blok. Blok A mempunyai 38 tingkat dan 39 tingkat di blok B. Setiap unit hanya diberi 1 tapak letak kereta sahaja, dan projek perumahan yang begitu tinggi densitinya tentu akan menyumbangkan kesesakan trafik di kawasan Bukit Jalil dan juga kawasan Dun Kinrara di Selangor. Tadi Yang Pertua, Bukit Jalil terletak di kawasan Parlimen Seputih, tetapi saya langsung tidak tahu ada projek rumah WIP ini. Dan saya ingin menyeru Yang Berhormat Menteri Wilayah Persekutuan menjawab surat daripada Esko Kerajaan Selangor tersebut, dan juga DBKL dan juga Yang Berhormat Arau haruslah mengadakan perbincangan dengan MPSJ, itu PBD yang mengawasi kawasan Dun Kinrara berkenaan dengan isu trafik dan isu-isu lain berkenaan dengan rumah WIP yang saya sebutkan tadi.
Tuan Sri Yang di-Pertua, saya juga nak bangkitkan satu isu tentang ugutan Menteri Dalam Negeri kepada peserta China di satu jamuan meraih undi di Johor Bahru yang pada 3 hari yang lepas. Menteri Dalam Negeri Yang Berhormat Larut telah membuat satu ucapan yang penuh bau ugutan kepada peserta China dalam satu jamuan di Johor Bahru pada beberapa hari yang lepas. Beliau berucap tanpa memakai pelitup muka. Tapi saya tak nampak ada polis ke atau KKM ke akan ambil tindakan terhadap beliau. Dan juga dalam ucapannya, beliau menghendaki semua peserta jamuan itu berhenti makan bila beliau berucap. Dan juga beliau juga mahu mereka bertepuk tangan bila dia berucap. Dan beliau berkata pegawai cawangan khas polis, itu special branch yang berada dalam dewan jamuan itu akan melaporkan kepada beliau siapa yang tidak tepuk tangan dan tidak dengar ucapannya. Ucapannya telah disiarkan dalam laman web dan juga bertular dalam media sosial. Apa yang ditunjukkan oleh Yang Berhormat Larut, Menteri Dalam Negeri ini, bukan sahaja menunjukkan sikap sebagai seorang menteri yang begitu angkuh, tetapi apa yang serius ialah beliau menggunakan pegawai special branch untuk mengugut hadirin Cina yang juga merupakan pengundi di Johor itu untuk dengar ucapan beliau. Kalau tidak, mereka akan laporkan pada dia. Kita tak tahulah apa akan berlakulah selepas itu. Bukankah ini merupakan penyalahgunaan kuasa oleh seorang Menteri Dalam Negeri? Dan apakah tugas pegawai special branch di PDRM adalah sebenarnya adalah untuk memantau sama ada untuk keselamatan awam. Tetapi mereka seolah-olah diperalahkan oleh Menteri Dalam Negeri untuk memantau sama ada hadirin di jamuan Perikatan Nasional itu sama ada mereka sokong Kerajaan Perikatan Nasional ataupun tidak. Bukankah tugas polis adalah menjaga keselamatan awam dan mereka sepatutnya neutral dalam politik, khususnya dalam pilihan raya. Tapi saya lihat yang Menteri Dalam Negeri ini sebenarnya telah menyalahgunakan kuasa beliau dan SPR sepatutnya ambil tindakan terhadap kenyataan ucapan dibuat oleh Menteri Dalam Negeri ini. Dan saya di-Pertua, sebenarnya saya juga tidak faham. Kita lihat yang PRN Johor ni. Okey, kami di Dewan Rakyat, kami dibenarkan untuk berucap tanpa pelitup muka kerana memang suka untuk berucap dengan adanya pelitup muka. Tapi di PRN Johor, kesemua penceramah, mereka harus dikehendaki untuk berucap dengan pelitup muka. Tapi kita lihat ada double standard. Kita lihat Tan Sri Muhyiddin, mantan Perdana Menteri, Menteri Dalam Negeri dan yang pekan. Bila mereka berucap, mereka boleh keluarkan pelitup muka. Tapi bila Ketua Pembangkang berucap tanpa memakai pelitup muka, dia dikenakan kompaun 1,000. Jadi kami pun rasa keliru. Apakah yang standard yang ditetapkan oleh KKM ini terhadap mereka yang berceramah? Kenapakah ada yang boleh, ada yang tidak boleh? Dan juga kita lihat yang calon muda, dia tunjuk laga penumbuk kita kata untuk sebagai macam untuk menggantikan shake hand. Calon itu dikenakan kompaun RM1,000. Tapi kita lihat yang Berhormat Pekan pergi mana-mana tempat tumbuk orang, tumbuk sana sini, tak ada kompaun dikenakan kepada beliau. Samakah ini adalah cara kita kata dibenarkan atau tidak? Saya rasa semua orang keliru kerana yang standard yang dipakai, SOP yang dipakai oleh PRN Johor itu memang berlainan dengan apa yang kita pakai di Dewan Rakyat ataupun oleh ahli politik, pemimpin negara di sebelah sana itu. Dan saya di-Pertua, saya nak sentuh tentang MOU, pembantu rumah di antara Malaysia dengan Indonesia. Saya ingin tahu apa yang telah berlaku tentang dalam penandatangani MOU tentang pengambilan pembantu rumah dari Indonesia oleh pihak Malaysia. Dan kita lihat, saya terbaca dalam media bahawa MOU ni sepatutnya ditandatangani oleh Menteri Sumber Manusia Malaysia dengan Kerajaan Indonesia pada 7 hingga 8 Februari di Bali. Tetapi ia ditangguhkan oleh pihak Indonesia kerana Kementerian Dalam Negeri tidak memberi kerjasama yang sewajar
Dan KDN tiba-tiba mengumumkan dasar baru yang menghendaki pempandu rumah Indonesia yang masuk ke Malaysia menggunakan My Travel Pass. Pengumuman KDN ini memang bercanggah dengan MOU yang sepatutnya ditandatangani oleh Menteri Sumber Manusia dengan Kerajaan Indonesia dengan berkenaan dengan penggunaan One Channel System OCS. Memandangkan kedua-dua menteri dalam kabinet yang sama membuat kenyataan yang bercanggah dalam isu MOU dengan Indonesia, Perdana Menteri harus campur tangan dan mengambil alih perbincangan MOU dengan sekadar segera. Kerana MOU pekerja pembantu rumah ini ada kaitan dengan pengambilan pekerja Indonesia dalam sektor-sektor lain di negara kita. Kalau MOU ini tidak diselesaikan, isu ini tidak selesaikan, kita tidak dibenarkan untuk mengambil pekerja Indonesia untuk berkhidmat, untuk bekerja di sektor-sektor lain di negara kita. Dan juga saya juga ingin merujuk kepada laporan disiarkan dalam portal Malaysia Kini yang bertajuk Source Troubled Foreign Worker Recruiting System to be Replaced yang disiarkan pada 3 Mac 2022. Mengikut artikel tersebut, perkhidmatan Bastinate Sendirian Berhad yang menguruskan pekerja asing atau apa yang dinamakan Malaysia's Foreign Worker Centralised Management System FWCMS mungkin akan diambil alih oleh satu syarikat baru yang bernama 3S Asia Sendirian Berhad yang ditubuhkan dalam Jun tahun 2021. Syarikat ini mempunyai satu laman web iaitu 3smalaysia.com yang memaparkan logo Kementerian Sumber Manusia. Saya nak tanya, apakah syarikat ini telah mendapat sokongan daripada Kementerian Sumber Manusia untuk menangani One Channel System OCS dengan pihak Indonesia? Saya juga ingin tahu siapakah mewujudkan portal ini dan macam mana portal ini macam mana syarikat ini dilantik? Apakah ia dilantik melalui rundingan terus di antara Kementerian Sumber Manusia dengan syarikat ini, itu direct nego, ataupun melalui tender terbuka? Kalau melalui tender terbuka, saya ingin tanya berapa syarikat menyertai pembedaan ini. Selain itu, apakah syarikat 3S Asia Sendirian Berhad hanya mewujudkan laman web ini sahaja untuk menguruskan pengambilan pembantu rumah Indonesia melalui OCS, ataupun syarikat ini juga dipertugaskan untuk menjalankan pengambilan pekerja, kita kata rekrutmen, latihan, penempatan pekerja dan penghantaran balik pembantu rumah Indonesia di Malaysia. Dan saya rasa hairan kenapakah selepas laporan ini disiarkan, laman web 3smalaysia.com ni hilang. Dan laporan saya ingin minta Yang Berhormat Menteri Sumber Manusia memberitahu Dewan Yang Mulia ini tentang isu ini dan juga tentang isu berkenaan MOU dengan pihak Indonesia. Dan Yang di-Pertua, saya ingin minta juga isu keempat, Menteri Perusahaan Perdagangan dan Komoditi MPIC menjawab tuduhan yang disiarkan dalam laman web sabakini2.com berkenaan 370,000 unit buku yang berjodoh Mari Kenali Sawit yang diterbitkan oleh Majlis Minyak Sawit Malaysia MPOC dengan kos perbelanjaan RM3.9 juta. Buku yang dikhususkan kepada pelajar sekolah dan sekolah menengah dilancarkan oleh Menteri MPIC dalam Januari tahun ini. Saya ingin petik tulisan dalam laman web sabakini2.com yang berbunyi, projek yang dilaksanakan oleh Ketua Unit Komunikasi Korporat KUKK, KPKK dengan kerjasama MPOC bernilai RM3.9 juta itu dilihat sebagai projek harga tidak masuk akal dan sangat menguntungkan pembekal. Reka bentuk dan kandungan buku yang dicetak juga sangat buruk, tidak sepadan dengan kos RM3.9 juta. Buku ini sepatutnya diberikan secara percuma kepada sekolah rendah dan sekolah menengah di seluruh Malaysia, namun ia tidak pernah pun dihantar ke sekolah-sekolah yang dimasukkan. Malah buku itu tidak pernah dihantar sepenuhnya oleh ke Kementerian Perusahaan Perdagangan dan Komoditi KPKK.
Jika benar dihantar ke MPIC, sudah tentu ratusan ribu buku tersimpan di kementerian untuk diagihkan. Projek RM3.9 juta dengan kos penghantaran RM100,000 ke seluruh negara sekurang-kurangnya dicetak 370,000 cetakan jika dua variasi buku ini dibayar dengan kos RM10 seunit. Kos cetak semakin banyak dicetak semakin murah. Kalaupun ada kos konsep, konten dan reka bentuk dibayar RM30,000 sehingga RM70,000 sekalipun pembekal tetap untung luar biasa. Zuraidah mesti beri penjelasan RM3.9 juta sudah dibayar oleh MPOC mencetak buku Mari Kenali Sawit, namun bukunya entah di mana dan tiada penghantaran ke sekolah-sekolah di seluruh negara, sekurang-kurangnya 370,000 unit buku dicetak. Mana buku-buku itu? Ini saya quote ini semua disiarkan dalam laman web sabakini2.com ini. Dan daripada tulisan laman ini, saya ingin difahamkan perolehan dibuat secara rundingan terus. Arahan Menteri yang diselaraskan oleh bekas PTTK beliau, Nur Ratna Sri Dewi Mokhtar. Saya berharap Menteri MPIC boleh memberi penerangan tentang tuduhan dilemparkan oleh sabakini2.com tersebut. Terima kasih atas kepada Tan Sri Yang di-Pertua kerana membenarkan saya tambah 1 minit ucapan saya berbanding dengan Johor Bahru tadi. Sekian, terima kasih. Selamat Hari Wanita kepada semua.